السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kita akan bersami muka surat 42 baris 11 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fi darain. Amin ya rabbal alamin. Pada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullah ta'ala, dan al-jahlul murakkab itu asal kebanyakan i'tiqad falasifah. Katanya memberi bekas akhlak. Ini sama berbahasa berkaitan dengan muqaddimah Imam As-Sanusi rahimahullah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan asal kufur ataupun asal bagi bid'ah itu beberapa perkara. Antara perkara yang boleh membawa kepada kufur ataupun boleh membawa kepada seseorang itu berkeyakinan dengan akibat yang salah ialah jahil murakkab. Kita sudah bahas pada minggu lepas, jahil itu terbahagi kepada dua dalam dakwah kita ini, yaitu pertama ialah jahil dengan makna tak tahu benda tersebut, tak tahu semata-mata. Itu dia panggil dalam bahasa Arab jahil basir. Yang biasa kita dengar jahil basir itu, iaitu tak tahu sesuatu perkara. Itu dia panggil jahil basir. Yang kedua dia panggil jahil murakkab. Jahil murakkab ini ialah jahil terhadap satu benda itu. Dan yang kedua jahil kata dia jahil. Dia tak tahu kata dia jahil. Itu dia panggil jahil murakkab ataupun jahil murakkab. Jadi sekarang ini yang membawa kepada kesesatan dalam musnad kita ni jahil murakkab, iaitu asal kebanyakan asal daripada kebanyakan yang diqaf falasifah ni ahli falsafah. Lepas tu kita kata kalau yang mendakwa sifat dulu ni daripada falsafah punya benci dia tu dengan sifat dulu yang berlaku buat, yang berlaku dulu kita untuk i'tiqad dengan yakin dan betul, maka dia kena cek semula. Sebab sini disebutkan jahil murakkab itu ialah asal kebanyakan keyakinan pokok falsafah. Jadi keyakinan pokok falsafah itu berdiri atas jahil murakkab. Jahil murakkab iaitu dia tak tahu. Yang kedua dia tak tahu kata dia jahil. Itu jahil murakkab. Jadi bila dia itu maka semakin dia akan bisa tahap lagi, iaitu dia gabung orang kata dia jahil. Bagus. Atau bagus.
ada dengan tiada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang memeriksa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berpegang kita Allah memeriksa. Berlakunya perubahan daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada. Siapa yang buat? Allah Ta'ala. Jadi buat siapa yang pula ada? Berlakunya perubahan bukan sebab Allah, tapi dengan sebab masa. Kalau berkaitan dengan masa, berlakunya masa itu menyebabkan dia mati. Sampai masa mati, bukan Allah yang mematikan, bukan Tuhan yang mematikan, tapi yang membukakan sesuatu perubahan ialah falau atau masa. Ini menyebabkan Allah menjadi kafir kerana keyakinan dan berikhtiqat serta berkeyakinan ada benda lain selain Allah yang dapat berkesan kepada sesuatu perkara. Jadi itu keyakinan yang salah. Jadi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan atas dasar jahil Quran. Kita tahu kata Allah Tuhan, dan kita tahu kata kita ni tahu Allah Ta'ala itu Tuhan. Jadi kita bukan jahil Quran. Bahkan kita dipanggil sebagai orang yang tahu, mengetahui terhadap kewujudan Allah dan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata dia, dan yang berpegang dengan zahir kita di sisi Al-Quran, pegang pada zahir. Zahir di mana? Orang kata gigi, orang kata bibi, orang kata sisi, ikut bahu, lurus bedul dia bagi, lurus bedul. Dia kata lah, bibi lah, sisi gigi. Jadi dalam Quran juga ada ayat-ayat yang terbagi kepada dua. Pertamanya dia bagi ayat yang tidak perlu kepada penerangan, mana jelas. Itu dia panggil sebagai muhkamah. Yang kedua, ayat yang perlu kepada penjelasan. Sama ada penjelasan itu kita panggil dengan tafsir ataupun ta'wil. Maka itu dia panggil ayat mutasyabihat. Mutasyabihat apa? Dia perlu kepada tafsiran lain untuk ayat itu. Dia tidak boleh pegang pada zahir ayat itu kerana akan cangkuk dengan usul ataupun asal dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini dalam akidah. Dalam bab ekor bersama itu, ayat Quran ada yang perlu kepada penerangan, ada yang tak perlu kepada penerangan. Contoh ayat ekor yang tak perlu kepada penerangan disebut wa aqimus shalah. Ini dalam ayat. Ada khilaf di kalangan ulama supaya yang wajib atau tidak benar. Sebab apa ada? Sebab jelas. Aqimus shalah. Dirikanlah kalian akan sembahyang. Dirikanlah dia bagi semua. Tulis kaidah usul dia bagi al-amru al-asl fil amri al-wujub. Asal bagi subuh ni adalah wajib, kecuali ada dalil, ada bukti yang lain menunjukkan kata dia ni bukan wajib, dia ni tahap sunat saja, dia ni tahap harus saja. Jadi dalam akidah bersama juga, dalam akidah ada juga yang berhajat kepada penerangan, ada yang tak berhajat kepada penerangan. Contoh tak berhajat kepada penerangan disebut laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak serupa sesuatu. Jadi kalau orang i'tiqad ada Allah Ta'ala itu serupa dengan sesuatu, sama ada benda, ada manusia, apa-apa lah, aku mencakup dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sebagai pendapat membawa kepada kufur i'tiqad sama dengan makhluk. Cuma perlu kepada perincian dia. Jadi sekarang ini dia kata, dan yang berpegang dengan zahir kita dan sunnah hadis. Bukan sunnah.
Dia sunnah dengan sunnah dalam kitab Jawi atau bahasa Arab sama dia cara dia, iaitu sidun Allah. Jadi cara baca beza ikut konteks ayat. Kalau dia itu berkaitan dengan perbuatan Nabi, dia panggil sunnah. Kalau dia berkaitan dengan hukum, dia panggil sunnah. Jadi sekarang ini berkaitan dengan hadis, iaitu sumber primer yang pertama. Yang kedua iaitu selepas Al-Quran. Lepas Al-Quran, sumber dari yang paling autentik atau asli ialah hadis. Jadi sunnah di sini maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir hadis menyatakan Allah ada tes, dia bersabit diri pada Allah Taala. Zahir hadis itu menyampaikan Allah ada tangan, dia berkata ada tangan bagi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ayat Quran mengatakan Allah ada tangan, Allah ada kaki, ada letih, ada kaki, ada wajah, ada muka. Dia zahir yang juga itu. Allah Taala ada muka, ada muka. Allah Taala ada tangan, dia ada tangan. Kalau dia full stop situ, jadi pandangan mu'tadah kafir. Kalau dia full stop situ ada letih. Allah Taala tangan sama dengan makhluk. Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada kaki, Allah Ta'ala ada muka. Tak ambil lagi tu, dia kata gitu tu, kemudian dia kata sama dengan makhluk. Situ kalau dia nukah, maka dia atas pada mu'tadah kafir. Sama dengan makhluk, sama dengan makhluk kafir. Tapi kalau dia kata Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada kaki, seperti mana dalam Quran, seperti mana dalam hadis, tapi tak semua makhluk. Itu pada mu'tadah fasid sahaja, tak kafir. Sebab apa tak kafir? Sebab dia sudah menafikan persamaan Allah dan makhluk. Yang tentunya dia sabitkan tangan, muka dan sebagainya pada Allah. Dia sabit itu bukan dia terjemah ayat atau bukan. Memang dia sabit itu kepada Allah Ta'ala. Allah ada tangan, Allah ada kaki, tapi tak semua makhluk. Itu dia panggil sifatan pandangan Allah. Jadi di peranan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjaga akidah kita daripada berlaku tasbih ataupun menyebutkan Allah dan makhluk. Kemudian kata Rasulullah rahimahullah ta'ala, asal apakah zahir kita dan sunnah ni? Asal kufur hasyawiyah. Hasyawiyah ni satu grup kumpulan sesat. Di Malaysia ni banyak kumpulan sesat, tapi tak jumpa pun hasyawiyah. Hasyawiyah ni golongan sesat yang terdahulu. Tapi walaupun golongan sesat yang terdahulu, bukan bermaksud pikiran dia tak ada. Pemikiran dia boleh jadi ada sampai sekarang. Buktinya di Malaysia kita ni ada masih lagi pegang zahir ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam akidah. Allah Taala ada tangan, Allah Taala di atas langit, Allah Taala di atas arah dan sebagainya. Zaman dulu orang tak percaya, orang percaya kata Allah Ta'ala itu tak tempat, tidak berarah, tidak di situ, tidak di sini. Allah Ta'ala tidak berisik, Allah Ta'ala bukan di atas langit, Allah Ta'ala bukan di atas arah. Sebab tidak jauh di teknologi. Pegang dulu. Dulu bantu orang dulu banyak nak cari orang mentak di dalam Melayu. Baik. Sekarang banyak mentak di dalam Melayu. Bahkan mereka orang statistik kalau dia diahli dia buat kajian sendiri. Berapa banyak yang mentak ketika dia diahli berlaku. Yang mentak setelah yang masuk Islam kan dia diahli jadi dia tutup. Tak kafir masuk Islam, tak Islam dia kafir. Murtad dia tak boleh kafir asli. Murtad ni kalau dia suruh hukum jinayah, dia boleh kena hukuman dulu. Dia minta bertobat, dia minta syahadat sebelah boleh. Pemimpin tu kalau tak, dia pancu pada mati. Itu rasa
besar jenayah itu. Dalam fiqh ada 4 bahagian. Bahagian akhir sekali fiqh jinayah. Jadi Hasyawiyyah ini satu buah yang sesat tentang zahir Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata mereka itu Hasyawiyyah dengan syabih ini menyerupai Allah Ta'ala, menyerupai makhluk. Dia kata gitu. Cuma kita kata dah menyerupai makhluk ni, kalau dia full stop situ kafir atas pandangan mu'tazil. Tapi kalau dia kata tidak menyerupai makhluk, ada tangan, ada kaki, ada muka, tidak menyerupai makhluk, itu fasik pandangan mu'tazil. Baik, kalau orang mari kat kita, dia buka hitam. Kita ikut satu solat itu. Pokok salah ada dengan Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada itu, ada ini yang macam makhluk. Adakah cakap dengan salafus salih? Kita jawab balik kata apa? Kata kita sekarang yang kita pegang ini sudah disucikan, sudah buatnya tiga pandangan yang silap dalam kalangan ulama. Sebab itu ulama mengikut salaf salih, salaf as-salih, as-salafus salih. Sebab apa dia kait sifat ini as-salafus salih? Kerana ada as-salafus salih, ada salah yang kita tidak boleh berpegang pandangannya kerana tersilap dalam bahasa. Jadi ulama akidah bukan setakat dia mempertahankan akidah apa, dia sahih macam mereka lah. Ada kita makan kitab Al-Um Imam Syafi'i yang dia masih surah. Oh gila kawan. Yang kita pakai apa dia? Habis tahi kalau kita Arab Fathul Mu'in, kalau kita Arab. Kalau kita Jawi, Kifayatul Muhtadi, Sabilul Muhtadi, Matla'il Badri, Bisya'ul Afrah, Berunan. Kitab-kitab itu dia ambil daripada kitab-kitab Mu'tamad. Mu'tamad itu maksud apa? Maksudnya dulu zaman dulu kalau mereka Syafi'iyah kita, mazhab Syafi'i kita, dulu silap ulang bertubuh ni, dia terus sesat. Mana Mu'tamad? Mu'tamad hari ada. Sama juga akidah. Daripada sejak zaman dulu lagi, zaman selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada umur bid'ah. Dia hidup zaman salaf, dia hidup zaman 3 kawan, tapi ada akidahnya bercakap dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercakap dengan akidah sahabat. Maka ulama yang selepasnya yang digelar sebagai mazhab Asy'ariyah ni, dia turun tapis balik mana akidah salaf yang kita pegang, yang sepatutnya kita pegang seperti mana pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi dalam hidup. Batu dalam kitab-kitab ulama mutaakhiri, ulama akhir-akhir ni dalam akidah, dia pegang salafus salih juga. Cuma ada buah-buah tertentu dia nak mengelirukan kita. Tengok Asy'ariyah ni tidak ikut salaf. Asy'ariyah tidak ikut salaf. Asy'ariyah itulah menerima wasiat daripada salaf. Dia saring mana yang betul-betul khalis, betul-betul bersih nak bagi makan orang. Kita pergi makan kat saya beli roti. Nak jadi roti itu bukan buang itu dia ada proses dia. Proses itu dia panggil menyaring dan membersihkan benda sisa-sisa untuk kita makan yang betul-betul original. Itu akidah suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak yang kita belajar kita Al-Muzammil. Kita akidah yang sudah disaring dalam mana yang betul, mana yang tidak. Yang betul kita wajib etika, tak betul kita wajib benar. Bukannya asal ada dalam tidak salah, ambil baca pegang. Batu kita dalam pembelajaran, sama ada dia orang ngaji ke, dia orang modok ke, dia orang
Bukan ambil salah gitu ya. Ambil tak salah, baca Allah ni cakap dengan Asy'ariyah kata dia bercakap sebab apa nak bercakap? Sebab ada salah di pandangan yang tak tu. Kita pergi baca, kita yang pandangan tak tu. Lepas tu kita kata bercakap dengan Asy'ariyah. Tak bodoh tu. Macam bengkok, orang tak nampak lagi dah. Kalau bengkok orang nampak sikit lah. Bengkok, Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Rabi' dan sebagainya sebelum daripada Imam Nawawi. Cakap, macam-macam pandangan. Kita bukan kita. Macam-macam pandangan. Jadi macam mana ni? Nak berapa satu? Mari Imam Nawawi, mari Imam Rabi' dia tampil lagi. Sehingga kalau nak sebut nak berfatwa tidak boleh guna fatwa ulama yang sebelum Imam Nawawi sebab tidak boleh tarjih lagi. Tarjih ini mana? Dia pilihlah ilmu yang dia ada. Tarjih Zahra Tawassul. Bukan tarjih dia pilih saja. Berasa juga, kami berasa juga. Dia dengan ilmu dia lah. Lepas tu 900 tahun hijrah, 1000 tahun hijrah, mari pula Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Rabi rahimahullah, Syekh Fatih Syirkini, Syekh Zakaria Al-Ansari tampil lagi, saring lagi. Mana yang pertama antara Imam Nawawi dan Imam Rabi' dalam masalah ini. Lepas kita akan akhirnya kita baca kitab apa? Kita tengok, kita tak baca lah kitab Imam Ghazali masuk masjid. Tidak. Kitab Fiqh Al-Wasil Imam Ghazali. Dia Al-Quran bila nak habis di masjid. Kalau baca kitab Jami Hadith susah habis dia. Baca kitab Misha Al-Afa berkaitan kan bersuci semayang saja. Bila tak nak habis. Kalau baca bulan Maghrib saja. Hurah hak muktamad saja tu bukan salah lagi. Pun susah nak habis. Tu sebab tu ulama mari kemudian memang saling, bukan dia tinggal warisan Nabi, bukan dia tinggal apa yang dikata salah, itu kata-kata yang mengelirukan, yang sewajarnya kita kena jauh. Jadi kalau dia tahu video-video dalam Facebook, dia pun Asy'ariyah, orang ni sifat dia jauh daripada salafus soleh. Faham tak? Mana dia tu yang bodoh. Bukan kita apa, kita ada kitab dah. Syekh Dawud Fadhali kau bodoh. Syekh Dawud Fadhali, Syekh Ahmad Fadhali kuasai 52 jenis ilmu, termasuk ubatan, termasuk cara buat mah. Syekh Ahmad Fadhali yang kita perintah kecil tu, dia ada ilmu cara buat mah. Dah tulis kitab yang ni pun, tapi bakar sendiri sebab takut orang salah guna. Betul. Ilmu dunia dia buat, dia alih, ilmu akhirat dia alih. Dua-dua mari kita lagi. Jadi ulama belakang ni bukan dia tak ikut ulama dulu, dia ikut tapi dia saring. Kau belakang, kau saring. Lagi pula nak sesuaikan dengan isu utama semasa ni. Maka tulislah satu kitab Al-Qur'an ini yang menghimpunkan yang menghimpunkan akidah berdasarkan manhaj yang betul, hasil dari melihat apa yang diikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut dia bagi dia ada orang kata tak betul saya betul ustaz. Menjawab dan berjisi. Buah Asy'ariyah kata Allah Ta'ala berjisik. Berjisik ni macam kita nak bertubuh. Ada boleh gerak, boleh potong, boleh dikit dan sebagainya. Tak jadi jisik. Dia kata pula hari jisik kan istilah falsafah. Dia bagi jisik ni istilah falsafah, bukan istilah Nabi ke apa. Dia begini. Ulama Islam kita ni, kita kena faham dia ni bukan bodoh. Kalau dia bodoh, macam kita dah. Jadi sebab apa dia posisi, ciri, jauhan, bukan istilah falsafah. Sebabnya istilah mereka itu ada manfaat dalam perbahasan ilmu Islam. Setiap benda yang ada manfaat dalam ilmu Islam yang ni. Macam ulama kata, ilmu falsafah haram.
Ilmu mati haram saja. Haram tu bila tak tapih. Bila dah tapih tu, dah saring dah, boleh lah saja. Jadi jika di sini istilah nama saja, bukanlah suruh pasaporт tu. Istilah dia itu ada manfaat untuk kita boleh faham Allah ni bagaimana. Allah Ta'ala juga semua makhluk lagi mana situ ni. Batu ada tulis masalah isi, kiri, jauh dan sebagainya yang kita dah faham. Dulu Allah. Dia mudah ya, dia tak susah. Isi mana apa isi. Allah sekolah apa ada isi. Kutek sekolah apa ada keadaan isi. Kita tak faham. Sejak dulu uji kita belajar, bahasa Inggeris pun ada di sini. Dia panggil bola, bahasa Inggeris nak ada. Ada keadaan isi kita tak? Isi diri, kedua penting itu bukan penting saja pada hak. Saja pada hak, pada hak. Isi kita, lepas dia buat kali itu, tempat ini istilah pasaporт. Tidak pun, pasaporт. Mana pun gaji tak pasaporт. Ya, jihad ni apa? Jihad besar. Jadi, wahasa yang ada yang Allah Ta'ala ada Allah bagi sesuatu. Allah akan arah, Allah akan arah, turun dunia, naik semula. Bila kita tak ada lagi lah, turun lagi dunia lah ke mana? Pisau, tak pisau dia pula macam-macam jawapan. Sebab apa macam-macam jawapan kita boleh dapat daripada mereka yang mengandung salah? Sebab akidah mereka tidak tetap dalam satu manhaj, satu aliran, satu manhaj. Macam-macam pandangan. Ada setengah kata berkata, ada setengah kata berdepek ada setengah kata berkata lagi benar. Yang mana satu ni? Kalau jadi Asy'ariyah, masalah ada surah yang kita pegang senang. Allah akan tegak semua sama. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf antara Asy'ariyah, Maturidiyah. Ada yang kata Allah tak ada tempat, ada yang kata Allah tempat. Tak ada khilaf. Kalau dengar mereka mengajar, ada khilaf. Kalau mereka sendiri, ada yang kata dulu antara dempet antara, ada yang kata dia akan dempet Allah kepada Allah. Ada yang kata Allah Ta'ala turun lagi punya turun subuh. Waktu malam turun subuh. Ada yang kata tak turun subuh. Belum ada kata. Jadi Asy'ariyah sedang ayat Tuhan yang Allah macam seolah-olah Allah turun, Allah dan sebagainya. Takwil salah. Yang turun tu apa? Rahmat Allah salah. Boleh tidur lena. Apa yang turun? Subhanallah Ta'ala salah. Itu kaedah takwil. Kalau hati kita tidak boleh tenang dengan kaedah tafwid, iaitu serah makna pada Allah, maka kita punya kaedah takwil. Lepas tu kita salah dulu, dia kata takwil ni haram sebab zaman dia orang jahil orang. Zaman dia kalau ada orang jahil, cukup besar. Zaman sekarang kalau kampung kita ni boleh kira mana ulama, mana orang jahil. Orang jahil ni orang biasa lah. Ulama orang mana? Orang alim, sini kadang teramat sini. Yang mengajar itu adil lagi. Cuma mengajar dia panggil nak tahu darurah, nak mengajar orang. Maka dia mengajar orang nak ikutkan status dia alim untuk mengajar. Habis lepas itu ada orang alim, tak ada orang mengajar begitu. Dia mengajar, dia bukan secara alim itu. Boleh kodak-kodak menyampaikan benda yang patut disampaikan dalam yang iktiraf dulu. Boleh, besar, sila. Tapi orang yang mengajar itu kena belajar dulu. Kalau masa yang sama, terus belajar sampai nanti. Makin menambah ilmu, makin menambah ilmu. Bukan kadang kalau dia dah belajar, kalau dia dah mengajar itu, besar dalam ngaji itu, tak ada apa. Itu cukup so besar dia belum ada tinggi dia sendiri. Itu tak betul lah. Sebab apa dia kata asal kami pada Asy'ariyah itu? Kerana mengambilkan zahir ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha
Tak payah fikir, masalah. Itu saat kita sebut Allah Ta'ala, saya fikir Allah Ta'ala itu macam mana duduk, orang itu duduk. Itu macam seolah-olah akidah Kristian. Apa maksud akidah Kristian? Akidah Kristian dia kata Trinity, tiga Tuhan. Bila dibahas aja, dia kata dia sebut pada Tuhan, dia tak bahas dalam. Beza dengan Islam benda yang boleh dibahas, benda yang tak boleh dibahas, maka dia tak bahas. Dalam akidah ada benda yang boleh dibahas, ada benda yang tak boleh dibahas. Contoh tak boleh dibahas, zat Allah macam mana? Dia tahu gila isi tu lah. Sifat kudrat Allah macam mana? Tak boleh bahas. Sifat kudrat kita tak tahu macam mana. Yang tahu je kalau orang tu ada kudrat, betul ke? Kalau orang tu buku apa tak ada kudrat dia, betul ke? Kalau kudrat Allah tak tahu bagaimana. Tapi wajib yang tiga dan ada apa dia? Allah tak ada surah Quran, dalam hadis ada, dalam akal ada. Itu benda boleh fikir. Sekarang ni kalau kita kata Allah Ta'ala ni ada kawan, boleh terima sebab apa? Boleh fikir. Tak boleh terima sebab apa? Boleh fikir dengan dalilnya. Allah Ta'ala tidak boleh ada di atas arah sebab apa? Boleh fikir sebab ada dalilnya. Kalau Allah ada di atas sesuatu, sama dengan kita di atas kursi, dia di atas dalil. Benda arah dia bagi. Allah Ta'ala duduk, kita pun duduk sama. Cuma duduk Allah kibir sini dengan kita, tapi duduk tu ada lagi. Lepas tu kalau kita yang nama kita, inilah kitab Usuluddin. Kita yang 8 surat Syekh Muqtarib Bogor tulis. 8 surat Syekh Muqtarib Bogor, ulama di Bogor, Indonesia, yang jadi Bogor zaman Syekh Yasin Padani. Zaman Tok Syekh kita dulu lah, Syekh Ahmad Bogori, Syekh Daud Bogori, zaman-zaman tu lah Syekh Muqtarib Bogor. Baik dalam buku tu, inilah kitab Usuluddin PDF. Mari dulu lapar. Bab masalah sifat mukhalafah dan khawarij. Sifat tak sama yang Allah dan makhluk dia banyak juga. Allah tidak di atas arah, tidak di kiri arah, tidak di kanan arah, tidak di bawah arah, tidak berbagi, tidak bergerak, tidak bergerak, tidak lagi. Dia sebut dengan jelas supaya nak kata Allah Ta'ala tak satu. Mikir ke mana Allah bukan itu. Kalau mikir Allah ada muka, mikir Allah ada muka, tapi tak sama makhluk. Muka ada sampai ini. Muka tu mana ada satu benda kaif, ada satu kajian. Muka tu ada mana yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu, yang dia kata macam apa? Yang kita tak tahu, dia kata ada Tuhan. Kalau tahu, itu maksudnya dia kata. Kita daripada awal lagi, sabit muka pada Tuhan salah betul. Sabit tanah pada Allah salah betul. Apatah lagi lanjut ke pembahasan Allah ada tangan tak semua makhluk. Apatah lagi kata Allah ada tangan sama makhluk lagi pada. Kau jauh besar banget. Ini lambat akidah ni dia tak tunggu yang jadi bukan alim boleh besar. Batu akidah ni adalah dia bagi ilmu yang ketiga. Ilmu mawasiat itu ilmu yang ketiga, yang mana sila sikit ya, habis juga. Ibadat berlima, ibadat tidak sah kalau dia ambil, ibadat ada pahala kalau dia fasih dalam akidah. Dia pegangan akidah dia cukup. Jangan minta sahur dengan bekok dia kena tiga-tiga. Kalau tak sahur saja mudah. Tak sahur ni pun payah nak mudah nak kaji. Tak payah nak kepala otak sikit. Kemudian kata Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa beriktikad baharu segala asbab dan bahawasanya dia yang memberi bekas dengan tabiat asbab tadi, asbab. Ya asbab ni dia beri plural. Asbab kita faham juga asbab tabiat. Asbab itu sebab. Siapa-siapa yang ikut baharu segala asbab. Contoh dia apa?
kamu dia minta Tuhan. Yang kedua, tak berikah dengan tabiat. Tak berikah maknanya benda itu sendiri, nasi tidak berinya, air tidak menghilangkan dahaga. Dia juga begitu. Bukan air yang menghilangkan dahaga, bukan nasi yang mengenyangkan, bukan api yang membakar, bukan pisau yang memotong. Jadi kedua, ketiga, dan tiada memberi bekas dengan ubah kekuatan yang dijadikan Allah pada orang tersebut. Dia juga kata kekuatan yang Allah beri itu tak juga beri kesan kepada perbuatan seseorang. Itu kita ni sekarang kedua ni, itu dengan sebab perbuatan Allah Ta'ala, kita hanya usaha ikhtiar. Bukan kita yang gerak pada suatu hakikat, tapi Allah Ta'ala yang gerakkan dia. Kita hanya usaha ikhtiar sahaja. Kita hanya usaha ikhtiar saja nak gerak kanan jadi sungguh. Mana Allah telah tetap sejak azali gerak, dan Allah sudah gerakkan kita ke kanan. Itu. Itu yang ketiga. Kemudian, dan yang memberi bekas itu Allah Azza wa Jalla. Seterusnya dengan infak kata Allah lah yang memberi kesan, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang mendiamkan, Allah lah yang mengenyangkan, Allah lah yang menghilangkan haus. Semua Allah lakukan. Tetapi dia bagi tetapi ada silap. Ya itu betul kan? Tiba-tiba tetapi tak ada saling belasini, tidak mencegah tagar antara keduanya, antara sebab dan tingkah tadi. Dia kata ini bila Allah Ta'ala beri makan nasi, mesti Allah Ta'ala kena buat dia kenyang. Tak boleh Allah buat dia tak kenyang. Seolah-olah kita kata Allah tidak boleh melawani adat. Adat kata bila makan nasi kenyang, Allah kena buat dia kenyang. Allah tak boleh buat dia tak kenyang. Gitu. Bahasa dia gitu. Bila Allah Ta'ala memberikan dia minum, Allah Ta'ala mesti menjadikan dia tu hilang haus. Tak boleh Allah Ta'ala tidak menghilangkan haus dia. Itu dia panggil tadasuk. Relasi ini antara sebab dan benda yang terjadi. Tak boleh bercakap. Jadi dia orang jadi sikit sehingga habis tadi. Yang pertama tadi dia kata dia Allah sebab baharu sudah ada sana. Yang Allah katanya tidak nasi itu sendiri tidak mengenyangkan, air itu sendiri tidak menghilangkan haus. Allah Ta'ala lah yang mengenyangkan, Allah Ta'ala lah yang membakarkan. Tiba-tiba mari dia tadi. Tapi silap. Apa silapnya? Dia Allah kata Allah Ta'ala tidak boleh mentakdirkan benda yang dilawani adat. Sedangkan adat Allah yang buat. Sunnatullah pada adatnya. Allah bila beri makan kenyanglah pada adatnya, tapi boleh tak kenyang? Allah Ta'ala tak beri makan tiba-tiba kenyang, boleh juga. Itu lawan adat. Ada sunnah kata boleh, dia kata tak boleh. Ini pula yang buat orang tadi. Maka dia berkata, dan barang yang disertakan pada makan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala